بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tuan-puan kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan berkaitan dengan risalah 8 rukun fi'li di dalam sembahyang. Insya-Allah tuan-puan hari ini kita akan habiskan rukun yang ke-6 dan juga ke-7 dan ke-8. Itu ada 3 baki yang masih belum kita bincangkan lagi. InsyaAllah hari ini kita akan completekan 8 rukun perbuatan di dalam protokol sembahyang dari sudut perbuatannya. Sebagaimana kita tahu, protokol sembahyang ini terbahagi kepada 2 komponen. Yang pertamanya ialah 5 jenis perbuatan, 5 jenis perkataan yang wajib dan 8 jenis perbuatan yang wajib. Jadi gabungan itu 8 dan 5 itu dinamakan diri sembahyang yang mesti kita jaga dari sudut pelaksanaannya untuk memastikan bahawa sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung 6.0 nota kita muka surat 12, iaitu duduk antara 2 sujud merupakan rukun perbuatan yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, duduk antara 2 sujud. Ini duduk yang wajib. Sebelum daripada ni kita dah bincang berkaitan dengan sujud. Rukun yang ke-5 sujud. Rukun yang ke-6 duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud merupakan rukun pendek sebagai pemisah antara 2 sujud, iaitu sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi sujud itu juga merupakan perbuatan wajib dan 2 sujud itu mesti dipisahkan dengan satu perbuatan yang nama ialah perbuatan duduk. Jadi kita nak tengok hari ni tuan-puan bagaimana cara duduk yang wajib dan apakah cara duduk yang sunat, supaya dalam masa yang sama satu perbuatan itu kita akan dapat 2 rekod pahala. Satu perbuatan tuan-puan buat, perbuatan duduk itu gabungan antara perbuatan wajib dan juga perbuatan sunat, supaya dari sudut bayaran pahalanya akan ada 2, iaitu bayaran sunat dan juga bayaran pahala wajib. Itu dari sudut penilaian kita apabila kita belajar fiqh. Target kita bukan semata-mata perbuatan kita dan ibadat kita ini ataupun perkataan kita ini semata-mata untuk Allah panggil lepas tanggungjawab sahaja, tidak, tapi kita lebih fokus kepada perbuatan dan perkataan dalam solat kita ini ada bayaran yang tinggi dari sudut kualitinya. Itu penting. Kenapa kita nak ambil kira dan ambil tahu berkaitan dengan ilmu basic ini. Ini bukan ilmu motivasi tuan-puan, bukan macam sirah, bukan macam tafsir. Tafsir itu info tambahan. Info berkaitan dengan knowledge berkaitan dengan agama untuk panggil apa tuan-puan, dari sudut
motivasi dan inspirasi supaya kita tahu cerita-cerita berkaitan dengan satu ayat demi satu ayat, tetapi cara pelaksanaan itu mesti kita belajar ilmu fiqh. Itu cara kita kena tahu. Setiap subjek yang kita belajar mesti kita tahu target kita. Baik, kita nak belajar tuan-puan cara duduk hari ni. Kita dah buat duduk tu, cuma kita nak tahu duduk yang kita buat itu dari sudut penilaian agamanya, statusnya apa dia, yang mana duduk yang wajib, yang mana cara yang kita buat itu sunnah. Sebab kita buat sunnah, kita nak reward bayaran sunnah, kena tahu yang kita buat itu sunnah, bahawa ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek. Baik, rukun dalam 13 ni tuan-puan, 13 ni dia panggil rukun. 13 binisbah 1 sampai 13 dipanggil rukun. Kalau komplit 13 dipanggil sembahyang. Tu beza tu. Tuan-puan biasa dengar rukun sembahyang. Hak mana rukun, hak mana sembahyang? Rukun sembahyang. Jadi rukun dengan sembahyang tu dia beza nisbah. Kalau rukun bukan makna rukun ni ma la budda minhu, benda yang mesti ada. Tidak ada benda ni tak nama solat, tu dia panggil rukun. Benda yang mesti ada, benda yang wajib ada, tu panggil rukun. Jadi rukun ini nama dia ni sebuah penggunaan nama supaya kita tahu beza. Apabila kita panggil rukun, dia nisbah 1, 2, 3, 1/1. Rukun pertama niat. Tu. Rukun kedua qiyam. Tu. Rukun yang ketiga rukuk. Contoh kan? Itu dipanggil rukun. Solat ini lengkap 13 baru dipanggil solat. Kalau 1/1 orang panggil rukun. Sebab tu rukun ada dua makna. Pertama makna dia ma la budda minhu, perkara yang mesti ada untuk dinamakan sembahyang. Makna yang kedua, rukun ini dia panggil juz'um min mahiyah, sebahagian daripada diri benda. Tu. Jadi sebahagian daripada sembahyang itu dipanggil rukun, juz'um min mahiyah. Sebahagian daripada sembahyang dipanggil rukun. Nak nama sembahyang komplit 13 diri dia, dipanggil juzuk dia. Komplit juzuk nama diri. Sembahyang ini ada 13 juzuk. Tu. Macam kita lah tuan-puan. Kita ni ada bahagian-bahagian tertentu. Dipanggil kepala, ada dada, ada tangan, ada kaki. Nak dinamakan manusia, nak dinamakan perempuan, nak namakan lelaki, lengkap juzuk kita. Tangannya ada, kakinya ada, kepalanya ada, tubuhnya ada. Tetapi kalau tangan orang panggil apa? Sebahagian daripada manusia. Kaki sebahagian daripada manusia. Nak nama manusia kena lengkapkan semua bahagian utama dia. Sebab tu orang yang tidak ada kepala orang tak panggil manusia. Tak ada kepala, kaki tak ada, hantu. Kita je orang Melayu ni hantu di mitos kita. Apabila hantu tak ada kaki. Dia kata nak tengok hantu ni, tengok dia berjalan. Rapat ke kat tanah? Kalau hantu betul, dia tak rampak kat tanah. Dia tak tahu yang hantu tu tuan-puan, jin tu, dia hanyalah jelmaan, bukan diri dia yang real. Jin ni tuan-puan, dia dimensi yang berbeza, dia makhluk yang berbeza, dia alam berbeza. Apabila dia nak transfer alam, dia ada syarat dia. Jin dia alam berbeza. Kita alam musyahadah, alam yang boleh detect dengan panca indera. Tu kita. Dia panggil alam musyahadah. Ada satu alam lagi dia panggil alam malakut.
iaitu alam yang tidak dapat dikesam oleh panca indera. Siapa dia? Jin. Alam dia tak dapat dikesan oleh panca indera kita. Tu dia panggil alam ghaib tu. Dia panggil makhluk halus tu. Jadi kalau dia nak berpindah ke alam kita musyahadah, mesti dia kena ada syarat. Syarat apa? Dia kena tasyakkul. Dia kena tumpan identiti orang lain. Tumpan. Dia tumpan saya, nampak macam rupa saya lah, walaupun bukan saya pun. Hantu, atau panggil hantu. Diri dia sebenar tak nampak. Sebab dia makhluk yang berbeza. Dia makhluk halus, tak nampak. Yang nampak itu ialah tumpangan, jelmaan. Dia tumpan mana-mana orang yang kadang kita tak kenal pun. Tu. Baik, settle tuan-tuan. Kita terus kepada perbincangan kita rukum dengan sembahyang settle. Baik, rukum ni ada berapa? Rukum ada 13. 13. 5-nya jenis perkataan, 8 jenis perbuatan. Cuma yang kita nak cerita 13 itu dia ada 2 pembahagian. Ada rukum jenis nisbah panjang dari sudut perbuatan dia, boleh dipanjangkan. Dan yang kedua ada rukun pendek, nisbah perbuatan, tak boleh memanjangkan rukun ini. Ini kita kena tahu supaya dia tidak membatalkan sembahyang kita. Jadi 13 ni tuan-puan, dia ada 2 rukun sahaja yang pendek, yang lain semua panjang. Maksud panjang, boleh buat sampai 2 jam 3 jam kalau sembahyang seorang diri, tidak terikat dengan imam. Boleh kita nak rokok lepas isyak, subuh baru bangkit. Sebelum subuh lah, jangan bangkit subuh. Habislah sembahyang isyak. Sujud dia sembahyang seorang diri, sujud dia. Sujud sembahyang sunat. Sunat apa? Tahajud. Pukul berapa? Bangkit pukul 3. Sujud rakaat terakhir sebelum subuh baru dia bangkit. Boleh. Kenapa? Kerana rukun panjang. Tu dia panggil panjang nisbah masa pelaksanaan. Ada 2 jenis rukun pendek yang kita kena tahu. Pertamanya ialah duduk antara 2 sujud yang kita nak belajar hari ni. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Yang kedua, i'tidal, rukun pendek. Pendek ni apa? Pendek nisbah masa pelaksanaannya. Ada masa yang diperuntukkan oleh syarak, tak boleh lebih. Tu dia panggil pendek. Kalaulah rukun duduk antara 2 sujud, dia tidak boleh lebih daripada qadar ataupun kadar masa bacaan sekurang-kurang tahiyyah. Itu masa yang diperuntukkan untuk kita buat. Duduk baca Rabbighfirli itu, Rabbighfirli sunat. Kita akan sebut apa perkara sunat ketika duduk antara 2 sujud. Jadi duduk antara 2 sujud ni, sebelum kita nak tengok syarat dia, kita kena tahu status dia. Status dia pertama rukun, yang keduanya adalah dia ini rukun pendek yang tidak boleh duduk lama. Kalau duduk lama daripada masa yang diperuntukkan oleh syarak, batal sembahyang kita. Kenapa? Kerana syarak tidak membenarkan untuk kita duduk lama pada rukun yang pendek. Ni kena tahu hak mana pendek, hak mana panjang. Pendek ada 2, lain selebih tu panjang, mudah saja ingat. Jadi nak tahu peruntukan masa yang dibenarkan. Duduk ni boleh duduk kadar masa macam mana, iaitu bukan masa spesifik, masa berapa minit, berapa saat. Diambil kira penilaian dia ialah jangan lebih daripada masa bacaan tahiyyah.
Tahiyah ni apa tuan-puan? Tahiyah ni yang kita tak sempat belajar secara detail dalam rukun qauli. Kita just review sahaja gitu. Tahiyah ini dia ada dua. Pertama tahiyah awal, yang kedua tahiyah akhir. Orang kita panggil tahiyat lah, tahiyat. Tahiyat Melayu. Tahiyat. Dia tahiyah. Tahiyyatun. Orang Melayu ni dia ambil Arab, dia modern, dia adjust lah. Jadi tahiyah. Tahiyat. Baca tahiyat tak lagi? Belum. Tahiyat. Tahiyyah awal, tahiyyah akhir. Yang wajibnya ialah dipanggil rukun qauli yang wajib, ada 5. Salah satu daripada 5 itu ialah tahiyyah akhir. Dia awal dengan akhir ni nama aja, diri sama. Tahiyah awal nama dia, tahiyah akhir nama dia, tapi diri dia sama. Diri dia ada 2. Tapi yang tuan-puan duk baca itu yang komplit, yang afdal, yang dapat markah sunat. Cuma kadang-kadang kita tak tahu. Dia ada 2, yang wajib dan yang sunat. Kita nak tahu kadar ukuran hari ini, ukuran duduk antara 2 sujud tidak lebih daripada masa bacaan sekurang-kurang tahiyah. Apa makna sekurang-kurang tahiyah? Iaitu tahiyah yang pertama. Tahiyah ni ada 2. Tahiyah yang pertamanya ialah tuan-puan yang wajib. Macam mana bacaan yang wajib? At-tahiyyatu lillah. Itu wajib. Sunat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia gabung wajib dan sunat. Yang kita skrip yang tuan-puan ni hafal tu, itu adalah skrip gabungan wajib dan sunat. Maksud sunat apa? Sunat tambah. Tapi masa dia ambil kira ini, dia tak dikira jenis tahiyat yang sunat. Dia ambil kira tahiyat yang wajib. Pendek je. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia tahiyat yang wajib, bacaan yang wajib. Adapun sunat tuan-puan, yang kedua bentuk sunat. Sunat ni tambah. Macam mana? Yang tuan-puan hafal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Dia tambah alif lam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gabungan yang wajib dan yang sunat. Dia ada 2 bentuk tahiyah. Tahiyah akhir yang kita baca, itulah dia lafaz 2 bentuk. Pertama yang wajib, yang kedua yang sunat. Tapi yang kita duk baca setiap hari tuan-puan, kita ambil gabungan yang wajib dan yang sunat. Allahumma salli ala, itu bacaan selawat. Tahiyat akhir bukan tahiyat akhir. Itu bacaan selawat selepas tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sunat selepas selawat. Itu bacaan sunat itu. Tak, kalau berbelit-belit tu tak ingat pun tak payah hafal lah. Tak payah hafal, tak payah baca. Kadang-kadang dia gagah nak baca juga, pusing-pusing. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta. Tak tahu berapa kali kama ba. Duk musing-musing kama ba. Macam baca kuliah juga tak suk. Kalau dah musim-musim tuan-puan, tak payah baca lah. Maksud tak payah baca tu, kalaulah tak confirm lah. Sebab dia sunat.
Tapi kalau ingat, baca, sebab ini dapat markah lebih. Kita nak target markah lebih, nak target pahala lebih. Ini dia panggil sunat hai'ah, sunat tambahan. Dalam mazhab Syafi'i dia panggil aksesori, make up, nak bagi cantik pahala kita. Apabila makin banyak kita buat sunat hai'ah, makin cantik ibadat kita. Maksudnya makin banyak pahala. Banyak pahala, rupa ibadat kita akan makin cantik. Baik. Jadi qadar masa duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud ni dibenarkan tuan-puan, jangan lebih. Peruntukan masa jangan lebih masa bacaan sekurang-kurang tahiyat. Apa makna sekurang-kurang tahiyat? Tahiyat yang wajib. Mana masa dia? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan yang dibenarkan. Itu masa yang dibenarkan untuk duduk antara dua sujud, jangan lebih. Kalau Rabbighfirli itu sunat yang telah ukur cantik, dia tak akan lebih daripada masa tahiyat awal. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan sunat kan? Rabbighfirli. Itu pun jaga-jaga. Sekejap lagi dia hantar ikut dam. Rabbighfirli warhamni warfa'ni. Dia langkau terus. Tak apalah tuan-puan, doa langkau apa. Wajburni tak ada, warzuqni tak ada, warfa'ni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Dia langkau. Yang ni tak menjadi isu lah langkau pun buat doa. Tunggat balik pun tak apa ni. Doa. Payah juga tuan-puan kalau baru-baru nak hafal. Sebab dia urutan dia tu doa Rabbighfirli warhamni. InsyaAllah kita akan sebutlah sekali ada 4 perbuatan, 4 perkara sunat ketika kita duduk antara dua sujud. Jadi kita nak tahu yang wajib dulu. Baik, saya tahu tuan-tuan status. Okey, kita terus kepada cara untuk praktis duduk antara dua sujud. Apa terma dia ataupun apa syarat sah dia? 6.1 syarat sah duduk antara dua sujud. Baik, settle duduk antara dua sujud kita dah tahu. Status dia wajib ataupun rukun, dan yang keduanya ialah dia rukun pendek. Jadi pendek dia tu nisbah masa, tak boleh lamakan. Lama batal. Ada satu lagi saya lupa nak sebut tuan-puan. I'tidal. Juga i'tidal ini juga rukun pendek. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Jangan lebih. I'tidal ni tidak dibenarkan lebih daripada peruntukan masa bacaan Fatihah yang sederhana. Itu nilai dia. Apa nama ukuran dia? Berapa saat kita baca Fatihah yang sederhana? Maksud sederhana ni level kadar bacaan itu tidak terlalu laju, tidak terlalu cepat, sederhana. Jangan laju, jangan cepat. Sederhana sahaja. Maka bacaan Fatihah yang sederhana tak sampai 1 minit, contohlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak tahu level ni, pertengahan ni tuan-puan, jangan kita tartil. Kalau tartil dan harakat, dia punya makrili sukun. Kalau bacaan cepat hadar 2, pertengahan 4. 2, 4, 6 tu 2 paling cepat, tak cukup 2 tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia break mengejut, tak sempat 2 pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tu break pun janganlah mengejut sangat. Bagilah ada masa 2 rakaat waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. 2 rakaat. Panjangkan 4 pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. 4 rakaat. Lagi 6, ni tertib 6 ni dia paling panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu 6 harakat. Okey, yang nak ambil kiraan masa ni pertengahan. Bacaan Fatihah pertengahan. Berapa minit? Tak sampai 1 minit. Itu masa yang dibenarkan untuk i'tidal. Kenapa? Kerana i'tidal rukun pendek. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil ard.
Benarkan, jangan lebih lagi, jangan lama lagi tunggu, kena terus sujud. Kenapa? Kerana masa sekurang-kurangnya dibenarkan adalah sekadar untuk sempat baca, ataupun dipanggil jangan lebih daripada bacaan Fatihah sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu sahaja, tak sempat. Paling lama 1 minit contohnya, tak sempat 1 minit pun, lebih kurang 40 saat. Itu saja yang dibenarkan untuk i'tidah, melainkan ada kebenaran yang dibenarkan oleh syarak seperti doa kunut, yang tu tak apa. Okey, settle tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, syarat sah duduk antara dua sujud. Syarat sah duduk antara dua sujud ada 5 terma. Ada 5 terma ataupun 5 syarat. Apa dia yang pertama? Yang pertamanya, selepas melakukan sempurna rukun sujud yang pertama. Ini biasa saja tuan-tuan. Mana rukun, kita nak buat rukun yang seterusnya, mesti ataupun pastikan selesai rukun yang sebelum daripada ni, baru kita boleh teruskan rukun lain. Jadi di sini, selepas melakukan sempurna syarat-syarat sah sujud yang pertama, pastikan sujud yang pertama tu, sebelum nak sujud yang kedua, sujud yang pertama sujud statusnya sah, baru kita boleh duduk antara dua sujud. Maksudnya duduk sebelum sujud yang kedua mesti di-cross dengan duduk. Tu. Jadi sujud yang pertama nak bangkit duduk ni, mesti syarat-syarat sujud kita penuhi. Okey, mudah je ni. Sebab tu kalau sujud yang pertama tak sah, menyebabkan duduk antara dua sujud juga statusnya tidak sah. Yang kedua, tidak bertujuan. Yang kedua, tidak bertujuan angkat kepala daripada sujud dengan niat yang lain daripada semata-mata duduk antara dua sujud. Baik, yang ini juga mudah tuan-tuan, sebab pastikan kita angkat kepala tu ketika nak duduk antara dua sujud. Daripada sujud pertama, Allahu Akbar. Sujud pertama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nak angkat kepala ke sujud, ke duduk antara dua sujud, jangan ada tujuan yang lain daripada tujuan sembahyang. Maksudnya daripada tujuan duduk antara dua sujud. Ini kita dah hampir sama juga dengan terma ataupun dengan syarat sah rukun yang lain. Memang tuan-puan, kita dah sebut sebelum daripada ni, memang niat sembahyang ataupun niat wuduk dia satu kali dan satu tempat. Niat sembahyang dalam takbiratul ihram, dan dia akan ihatah, ini istilah dia, yakni dia menular, menjalar sampai ke rukun yang terakhir. Tak perlu niat setiap rukun. Dia niat di takbiratul ihram, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Maka niat ini dia melangkaui ataupun dia menular, dia menjalar setiap rukun sehingga rukun yang terakhir salam. Cuma jangan ubah rukun-rukun lain, jangan ubah kepada niat yang lain. Kalau ubah kepada niat yang lain, walaupun tak perlu setiap rukun niat,
aku sujud ni sembahyang, kerana sembahyang aku iktidal ni sembahyang tak perlu niat. Kerana kita dah niat ketika takbir, aku sembahyang. Maksudnya aku ni melakukan perbuatan dan perkataan dalam sembahyang. Tapi ingat, ketika kita naik ke sujud, keduduk antara dua sujud, jangan ada tujuan ataupun niat yang lain. Kenapa angkat kepala ni? Nak hilangkan lama sangat sujud ni, dah pening dah, nak pitam dah. Kalau duduk sujud lagi ni boleh jadi pakai rebah macam ni dah, tak boleh panggil dah. Tak boleh angkat dah. Ni kena angkat kepala. Kenapa angkat kepala ni? Angkat kepala kerana nak hilangkan daripada pitam. Maknanya ada tujuan lain, tidak sah. Kena angkat kepala lain. Baik. Itu maksud syarat yang kedua. Tidak bertujuan angkat kepala daripada sujud dengan niat, dengan tujuan yang lain daripada semata-mata tujuan duduk antara dua sujud. Tetapi sah sekiranya ada niat berkongsi tujuan dengan tujuan lain. Ini pun juga sama. Kita pernah sebut rokok pun sama, iktidal pun sama. Yang tak bolehnya ubah niat kepada perbuatan lain. Tapi kalau nak sharing, kalau nak istirak, boleh. Sambil rokok ni perbuatan sembahyang, tapi sambil tu nak hilangkan lengoh. Sambil iktidal ni bukan kerana semata-mata iktidal kerana nak hilang lengoh, tapi sambil tu lengoh, hilangkan lengoh. Kenapa angkat kepala daripada sujud pertama, duduk antara dua sujud? Memang angkat kepala nak duduk antara dua sujud perbuatan sembahyang, sambil tu nak hilangkan pening kepala, nak hilangkan pitam, rasa dah nak pitam ni sujud lama ni. Boleh. Tuan jangan cuma nak cerita boleh, bukan suruh buat. Nak cerita kalaulah ada juga macam tu niat, tak membatalkan sembahyang, bukan suruh buat. Dia ada juga belajar ni tuan-puan, benda yang kita nak kena elak. Ambil tahu tu bukan nak suruh buat. Ada ambil tahu untuk kita buat, ada ambil tahu untuk kita elakkan. Tu. Kita tahu tata cara pergerakan dalam sembahyang. Tata cara pergerakan di dalam sembahyang ada formula dia. Pergerakan 1 kali, pergerakan 2 kali, pergerakan 3 kali. Bukan suruh bergerak, supaya kita dapat elakkan daripada bergerak. Tu dia panggil ilmu ni. Untuk ilmu, apabila kita tahu ini panduan kita supaya jangan buat. Ada yang ilmu untuk kita tahu panduan ini supaya kita buat. Tu. Kalau bergerak itu kita tahu, bergerak sekali makruh, bergerak 2 haram tak batal, bergerak 3 batal lagi, haram lagi batal. Bukan nak suruh bergerak sekali, bukan. Nak suruh tahu supaya kita dapat elakkan. Melainkan dah kita tahu dah kita menggunakan saat dia kecemasan, baru kita boleh guna. Supaya kita harus serta makruh, supaya kita dapat dapat mengelakkan daripada rugi ibadat kita, maksudnya pahala kita. Sebab sunat tuan-puan, jangan bergerak, tu sunat. Walaupun bergerak boleh, maksud boleh tu harus tapi makruh. Sebab tu sekali bergerak boleh, harus tapi makruh. Maksud apa makruh? Maksud pergerakan yang tidak ada pahala. Bergerak tu tidak ada pahala, cuma boleh. Bergaru tu sekali bergerak bergaru boleh, tapi tidak ada pahala garu kita tu. Baik kita buat yang ada pahala. Senyap, tak bergerak pun lawan, gatal pun lawan, selepas mayang baru garu. Beritahu kepada diri kita, kepada syaitan yang duk kacau kita, tunggu nanti aku bagi salam, aku garu sampai 2 jam. Dia tak akan gatal tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi, hilang gatal. Kena lawan. Jenis gatal dalam sembahyang ni bukan gatal luar sembahyang, itu bahaya. Baik, settle tuan-puan. Tetapi sah sekira ada niat berkongsi tujuan dengan tujuan lain. Baik.
Sebab itulah isu dia, tuan-tuan biasa dengar isu yang dalam kitab-kitab besar sebut, sekiranya angkat kepala, angkat kepala kerana terkejut. Tak kisahlah terkejut apa. Contohlah terkejut kerana bunyi halu lintar. Bunyi bunyi halu lintar kuat, panahan, petir. Halu lintar pula, petir. Saya panggil pelakar lagi, tuan-puan tak faham. Panahan, petir, kuat, terkejut, terlompak dia, bukan terlompak, terbangun dia. Terlompak tu lain cerita. Terbangkit dia. Kalaulah terkejut kerana bunyi petir, maka wajib dia kembali sujud balik. Tak boleh pakai bangun daripada dua sujud tu. Kenapa? Kerana disebut dalam kitab Sulamus Sibyan, kerana angkat kepala tanpa ada sebaran niat. Memanglah dia tak perlu niat, bukan setiap rukuk tu kena niat. Tapi kalaulah dia perbuatan itu bukan perbuatan yang ada keinginan. Apabila terkejut, dia terbangkit, maksudnya terangkat kepala dia. Tiba-tiba terangkat kepala dia pakai hak tu. Jadi dah dia kata. Terus duduk antara dua sujud. Tak boleh. Kena sujud balik, barulah angkat balik. Angkat yang ada niat. Maksudnya angkat yang ada keinginan dia, ada niat dia. Baik. Yang ketiga yang kita nak detailkan, sebab dia melibatkan cara duduk. Kita nak tahu mana cara duduk yang wajib dan cara duduk yang sebenar, yang sunat. Dan ketiga ni mesti duduk antara dua sujud dalam keadaan menegak dan bukan menunduk ke depan. Maksud apa tuan-tuan? Yang wajibnya ni, wajib dulu Yang wajib ni, pastikan kita nama duduk. Ini wajib, bukan sunat. Kita nak tahu dua dulu. Yang wajib, asalkan dia duduk, nama duduk di sisi syariat sah, dapat pahala wajib, tak dapat pahala sunat. Apa maksud duduk? Duduk ni tuan-tuan, apabila rapat kedua papan punggung ke tempat duduk, itulah nama duduk. Apabila rapat kedua papan punggung ke tempat duduk, maka dinamakan duduk di sisi syariat. Walaupun dalam keadaan apa jua bentuk sekalipun, tetap dinamakan duduk sah. Sah duduk. Bukan cerita sunat lagi. Contoh, dia duduk tuan-tuan, rupa duduk. Ni bentuk duduk. Contoh pertamanya, dia duduk bersila. Kalau tuan-tuan duduk bersila, nama duduk tak? Nama duduk. Rapat papan punggung kita ke tempat duduk. Duduk bersila, boleh. Duduk antara dua sujud dalam keadaan bersila, apa status dia? Sah. Kenapa? Kerana dinamakan duduk di sisi syariat. Adakah sunat? Itu isu yang kedua. Ni kita nak pertama dulu. Sunat, step yang kedua. Ataupun bentuk yang kedua, duduk yang kedua, duduk dengan hulur kaki ke depan. Macam orang tak boleh bersila tuan-tuan, dia hulur kaki ke depan. Hulur kaki ke depan. Kenapa? Kerana tak boleh bersila. Kita tak apalah, duduk atas kursi. Dinamakan duduk? Ya, dinamakan duduk. Lapak dua papan punggung walaupun dalam keadaan bersila. Itu bentuk yang kedua. Ataupun bentuk yang ketiga, dinamakan duduk juga sekiranya dia duduk dalam keadaan dua kaki ni, dua kaki dipegang, dinaikkan ke atas. Dia panggil apa tuan-tuan? Dipanggil duduk ihtibat dalam bahasa Arab. Ihtibat, yakni duduk dua kaki ni dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas. Orang kampung panggil tuan-tuan duduk Cina rugi. Saya tunjukkan tuan-tuan. Masuk poket itu saya. Masuk poket. Tak apa, masuk. Okey. Bentuk duduk yang ketiga, ini bukan sunat lagi ni. Bentuk duduk yang ketiga iaitu duduk ihtibab.
Ni orang kampung panggil duduk Cina ugi. Dia ugi berjudi tuan-puan. Duduk depan tangga dia. Tikam tak kena. Dah sebulan tikam tak kena. Habis duit. Mampuih duit banyak dah. Ni dia panggil duduk sah. Sujud, lepas sujud Allahu Akbar. Rabbi waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Tu. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang pertama bersila. Ni yang panggil duduk bersila. Sah. Duduk. Yang kedua duduk hulur kaki. Maaf hulur kaki. Ini pun duduk juga. Bentuk yang ketiganya ialah ihtibat, iaitu duduk dengan kedua paha ini diangkat. Baik. Bentuk yang keempat. Ni bentuk yang keempat adalah bentuk yang sunat. Bentuk yang keempat ialah dia panggil duduk iftirash. Ini duduk iftirash. Nih. Duduk inilah duduk iftirash. Dua kaki belakang ini, dua kaki belakang dilipatkan. Kaki kiri dimasukkan belah kiri ini, punggung kita diletakkan belah kiri dan kanan ini hulur ke depan, hulur ke belakang dan dilipat. Baik, ini dipanggil duduk iftirash. Iftirash itu nama. Iftirash iaitu nama duduk dalam keadaan sunat tahiyyah. Silap. Duduk antara dua sujud ataupun tahiyat awal. Baik, settle tuan-puan. Sekejap lagi saya akan tunjuk sekali lagi untuk perbuatan sunat. Kita settle yang wajib dulu. Baik, settle tuan-puan. Terma yang ketiga ada 4 bentuk duduk, 3 bentuk yang wajib, yang sah, dan 1 bentuk yang sunat. Bentuk yang keempat itulah dia bentuk sunat. Kalau tuan-puan duduk dalam keadaan yang keempat tadi, dalam bahasa nama spesifik dia ialah iftirash, maka dapat pahala sunat dan dapat pahala wajib. Dia panggil wajib. Duduk pun dapat, kenapa nama duduk, tapi dalam bentuk yang sunat. Itu dapat bentuk sunat dapat markah, duduk wajib dapat markah. Jadi 2 reward bayaran yang kita akan dapat. Baik, sekejap lagi saya akan tunjuk demo bagaimana cara ketika duduk apa perlu yang kita buat. Baik, kita habiskan dulu yang keempat. Dia ada 5 syarat. Yang keempat tuan-puan, belum habis lagi. Muka surat 13. Maka sah dalam keadaan bersila. Maka sah duduk dalam keadaan bersila. Dia dah beritahu dah. Okey. Maka sah duduk dalam keadaan bersila. Ataupun hulur kaki ke depan. Bentuk yang kedua. Ataupun bentuk yang ketiga, duduk sambil mendiri 2 lutut. Ihtibat. Duduk Cina ugi. Walaupun dalam keadaan bukan uzur sekalipun. Bukan tuan-puan uzur. Kalau uzur tak menjadi isu lah. Kenapa Tuan Haji hantam duduk macam ni? Sakit ustaz. Itu tak jadi isu lah. Sakit ni buat keadaan dia mampu. Ini isu dia boleh duduk iftirah sunat, boleh buat sunat, tapi dia tak nak ambil sunat. Dia kata banyak dah pahala dah. Dah umur 70 dah. Daripada kecil lagi dia buat pahala. Ambil hak asas-asas sajalah. Kan pahala berkira pula. Duit tak berkira. Duit ni juta wang pun dia bedal lagi. Dalam bank ada berapa Tuan Haji? Setakat ni ustaz saya tak ingat tepat kan. Tapi dia ingat-ingat tu macam ada dekat 500,000 juta. Tak banyak. Dia kata 500,000 juta. Dulu 1 juta. Biasa je 1 juta. Buah batal aja 500,000 juta. Tapi orang ambil, orang bagi ambil. Orang bagi dia kata, ambil lah. Sebab apa? Sebab duit. Pahala lagi lah sebab kita nak guna selama-lama pahala ni aset kita nak guna selama-lama. Kena excited, kena gairah, kena gila pahala. Macam kita gila kepada duit. Orang panggil gila kepada duit, gila kepada pahala. Tak salah, gila kepada duit pun tak salah. Sebab duit tu kita nak buat pahala. Orang banyak duit dia dapat buat pahala.
Baik. Maka walaupun dalam keadaan bukan uzur sekalipun, tetapi ni sunat ni bentuk yang keempat, tetapi sunat duduk dalam keadaan iftiras. Sunat duduk dalam keadaan iftiras. Mereka duduk dalam keadaan iftiras dapat dua pahala. Satunya pahala wajib duduk, dan keduanya pahala duduk dalam keadaan sunat. Okey, settle. Yang keempat, syarat keempat tuan-puan, kita habiskan syarat ni dulu, barulah kita cerita yang sunat. Kita akan tutup yang sunat. Sebab 7-8 tuan-puan dia tak perlu kita detailkan 7-8, betul kita fokus yang nombor 6 ini, kerana 7 dia hampir sama. Sebab 7 duduk juga. Sebab tu kita gabungkan duduk antara dua sujud dengan rukun yang ke-7 dia sama. Sebab tu kita detailkan yang ke-6 ni dia sama dengan 7. Okay. Yang keempatnya duduk dalam keadaan tumakninah. Duduk dalam keadaan tumakninah. Jadi dia memang nak ambil yang wajib, dia tak nak lebih sedikit masa, tak lebih. Maksud tak lebih tu, dia tak nak baca Rabbighfirli. Duduk yang tak perlu baca Rabbighfirli. Rabbighfirli ni tuan-puan tak baca, tak apalah tak baca sunnah. Yang wajibnya duduk tu. Kita kadang-kadang duduk bertukar. Tak baca Rabbighfirli, macam mana sembahyang kita? Dia duduk susah hati. Baca Rabbighfirli itu sunat ketika duduk yang wajib. Dia panggil status membaca itu sunat. Kita akan bahas 4 perkara sunat sekejap lagi, kita akan detailkan. Macam contoh kita biasa ni, oleh kerana sebati dengan jiwa kita tuan-puan orang Melayu ni, apabila takbir tu wajib, akad tangan kedua ketika takbir tu sunat. Jadi dia duduk terkeliru. Allahu Akbar. Apabila orang kata takbir, auto angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh nak stop tangan, takbir je. Allahu Akbar. Sehinggalah dalam jiwa dia seolah-olah takbir tu apa dia? Angkat tangan. Angkat tangan tu sunat ketika takbir. Sebab dia ada takbiratul ihram ni tuan-puan, dia ada 7 ataupun 6 perkara sunat. Ketika kita takbir tu banyak perkara sunat ada. 6 perkara sunat asas. Kalau detail dia ada 7 perkara sunat. Ketika kita Allahu Akbar. Satunya angkat tangan, 2 belah tangan tu. Tu. Baik. Duduk dalam keadaan tumakninah. Jadi syarat dia tuan-puan, duduk ini pastikan dapat masa sekurang-kurang dinamakan tumakninah. Masa sekurang-kurang paling pendek tumakninah ialah sempat untuk menyebut lafaz subhanallah. Itu saja masa yang paling pendek. Tak dapat masa paling pendek, tak sah duduk antara dua sujud. Saya sempat ustaz baca Rabbighfirli, tak payah tanya yang tu, lebih dah tu. Dia nak confirm, tak apa lah nak confirm, baik tanya daripada duduk keliru tak boleh tidur ni. Kadang-kadang dia nak tanya pun tak berapa nak tanya, kok malu dan sebagainya. Lepas tu duduk rasa sebab, duduk rasa tersekak dan hati aku ni baca Rabbighfirli tapi tak sempat habis. Rabbighfirli warhamni. Duduk, sujud balik. Rabbighfirli warhamni. Dia ingat 2 tu je dia kata. 2 tu je ingat, kan dia banyak tu, 8-14 tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis 9 tu. 8 semua permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Warhamni, kasihanilah aku. Tu banyak tu minta tu. Sampai 8 minta. Ni ingat 2 je ustaz. Rabbighfirli warhamni. Allahu Akbar. Boleh sah ke tak? Sah dah lebih. Tak apa, tak ada masalah. Sah. Sebab apa? Kira sah, kira sunat. Bukan kira sah tak sah. Kira dapat pada sunat dah. Bonda kata ingat 2 je ustaz. Lepas tu daripada tak baca, baik baca 2 pun 2 lah dapat. Betul. Rabbighfirli warhamni. 2 tu je ingat. Bacalah 2 tu pun. Dapat pahala lah juga. Kerana dia doa, ni tak apa, lain tak boleh.
Ni tempat ni mudah. Kalau tahiyat tak boleh. Dia wajib. Ni sunat ni. Rabbi ghafirli ni sunat. Tapi tahiyat wajib. Ustaz, dan ingat dua je tahiyat ustaz. At-tahiyyatul mubarakah tak ingat, salawat tak ingat, thayyibah tak ingat, lillah tak ingat. Apa ingat? Ingat benda lain. At-tahiyyatul lillah. Jangan duk hafal hak baru saya bagi tu tuan-puan. Sari pening tu tuan. Kita duk hafal hak panjang tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Saya bawa pula yang tadi yang wajib. At-tahiyyatu lillah. Sudah dia tu. Kita duk baca sama ni elok dah. Ustaz mari at-tahiyyatu lillah pula dah. Pening. Jangan duduk ingat hak pening tu lah. Ingat hak lama tu. Yang lama jangan dilupakan. At-tahiyyatul mubah. Itu ingat yang sunat. Di sini kena tahu peruntukan masa. Betul ke ada orang kata baca Rabbil Ghafirli laju? Dalam keadaan laju tu baik kita baca 3 kali. Ini jaga. Kalau baca lebih masa, kerana masa dibenarkan jangan lebih daripada bacaan tahiyah. Sebab tu jangan lebih bacaan itu sampai 3 kali. Dia hanya sekali je sunat. Cuma sekali ni kalau kita nak baca, bagi betul bacaan, teliti. Jangan cepat sehingga bertukar makhraj, itu tak sah. Bukan batal tu apa? Bukan batal. Sah ataupun tidak. Maksud sah ni dapat sunat ataupun tidak. Jangan bertukar. Pas semayang saya, dia tidak melibatkan status solat. Status sunat. Sebab ini kan bacaan sunat. Memanglah ada juga isu-isu, certain isu yang buat sunat boleh membatalkan, ada, tapi tidak melibatkan isu ni. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak tahu apa dia baca apa. Macam apa ni kakak tua je. Bukan kakak tua boleh bagi salam. Jangan kata kakak tua buang lebar tu pun gembala kerbau kan. Belah-belah kapal saya tu. Belah petani tu ada. Belah petani itu satu tok guru. Belah sana panggil baba kan. Satu tok guru saya lupa. Kami ziarah. Ada tok guru saya pun dia pergi ziarah. Dia baba ni dia bela gembala kerbau, dia letak depan rumah dia. Apabila orang masuk saja pagar dia bagi salam. Assalamualaikum. Kita ingat orang. Dia bagi salam hampir sama dengan orang tu. Kalau orang berteruk lagi pada burung tu. Orang Assalamualaikum. Teruk lagi pada burung. Assalamualaikum. Salam apa tu? Assalamualaikum tu nama seko, nama jam. Itu bukan jadi Assalamualaikum, tu seko. Burung yang cantik. Assalamualaikum. Kita pergi dekat. Apabila pergi dekat je, dia kata babu ada. Dia tu je dia ulang. Kalau tak ada, dia kata bapa tak ada. Dia tu dia ulang. Sebab apa? Dia dah panggil, kalau orang sana tu dia panggil dia kikih lidah dia tu. Dia asah lidah dia tu. Boleh cakap burung apa. Tapi tak sama dengan kita, sebab dia tak ada sifat perkata. Jadi burung gembala kerbau ni tuan-puan, dia ni apa poin nak cerita ni? Masuk burung gembala kerbau. Bacaan lah. Ingat bonda ingat. Ketidak terus masuk ni. Dia hilang lah. Panjang sangat ekor pergi. Kalau laju tuan-puan, baca laju yang tidak jelas makhraj dia, tak sah. Bahkan haram. Ingat, dalam punya formula dalam syarak, dia ada satu formula asas. Tiap-tiap ibadat yang tak betul, dia panggil tiap-tiap ibadat yang fasidatun haramun. Kullu ibadah, tiap-tiap ibadah fasidah yang tak betul, yang rosak, haram. Nak buat bagi betul. Sebab tu ada tata kelola syariat. Allah Ta'ala menetapkan peraturan. Ini cara nak buat. Kalau buat tak betul, ada charge penalty dia. Haram. Tu. Jadi bacanya, akak tanya ni, baca walaupun nak cepat, pastikan tepat. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 2 rakaat je. Ma'arif semua dua cepat. Dah tak sampai 2 tak boleh, tak sah.
Itu paling pendek nak cepat pun jangan sampai tak sah bacaan kita. Baik, saya tahu. Okey, kita terus kepada yang kelima. Standard yang keempat, settle duduk dalam keadaan tumakninah, settle. Maksudnya tuan-puan tak nak baca Rabbil Firli, Allahu Akbar, duduk je subhanallah. Sempat kita duduk subhanallah, terus Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa? Karena kita nak cepat, tak nak baca Rabbil Firli. Pastikan duduk kita sah. Apa syarat duduk yang sah? Yang keempatnya, duduk dalam keadaan tumakninah. Apa dia tumakninah? Sempat masa sekadar bacaan subhanallah. Itu masa minimum tumakninah. Baik, saya tahu. Yang kelima, last sekali. Tidak boleh memanjangkan duduk antara dua sujud lebih daripada kadar masa ukuran membaca sekurang-kurang tahiyah. Kita dah jelas ni, tak perlu detailkan lagi. Sekiranya memanjangkan duduk antara dua sujud lebih daripada masa tersebut, yakni masa kadar membaca tahiyat, tahiyat sekurang-kurang tahiyat, bukan tahiyat yang sunat yang kita baca, sekurang-kurang tahiyat, nescaya batal sembahyangnya. Duduk panjang tak boleh, batal sembahyang. Kenapa? Kerana dia termasuk syarat duduk yang diperuntukkan oleh syarak hanyalah dibenarkan duduk sekejap. Tu. Kerana duduk antara dua sujud termasuk rukun yang pendek. Termasuk rukun yang pendek. Baik, settle. Rukun yang ke-6. Baik, rukun yang ke-7 dan rukun yang ke-8. Rukun yang ke-7. Sebelum saya nak masuk 4 perkara sunat, tuan-puan, ketika duduk antara dua sujud ni ada 4 perkara sunat. Rukun duduk yang ke-7 ni duduk juga, sebab tu dia tak detail, tidak ada pendetailan ya. Yang ke-7 ni rukun yang ke-7 duduk bagi membaca tahiyat akhir, bagi membaca selawat dan salam, duduk juga. Cuma sunat dia berbeza dalam mazhab kita, bentuk dia. Bentuk dia, rukun duduk bagi membaca tahiyat akhir, selawat, yakni selawat selepas tahiyat akhir dia wajib. Bukan selawat selepas tahiyat awal. Tahiyat awal tu duduk yang sunat. Sunat ba'd. Tahiyat awal. Ni tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni rakaat terakhir. Kenapa dia panggil tahiyat akhir? Kerana nisbah berada pada tahiyat terakhir, maka dipanggil tahiyat akhir. Kalaulah tahiyat itu berada pada rakaat yang kedua, itu dipanggil tahiyat awal. Tahiyat permulaan. Kerana permulaan tahiyat sunat setiap 2 rakaat. 1 rakaat tak sunat tahiyat. Sunat tahiyat ini apabila dapat 2 sunat tahiyat. Dan akhir rakaat yang terakhir. Kalau rakaat terakhir itu rakaat yang ketiga, maka rakaat ketiga itu dinamakan tahiyat akhir. Kalau terakhir itu tahiyat rakaat yang kedua, maka kedua itu dinamakan tahiyat akhir, iaitu sembahyang subuh. Dan sembahyang sunat. Tuh. Sama saja duduk, tuan-puan. Duduk bentuk dia sama, cuma sunat dia berbeza sedikit. Kalau tahiyat akhir, duduk dia sunatnya dipanggil tawarruk. Tadi dipanggil iftirash. Nama je beza. Tak ingat tak apa, tuan-puan. Nama tak ingat tak apa. Ingat rupa dia. Tuan-puan ingat rupa duduk tahiyat awal, itu dipanggil iftirash. Duduk antara dua sujud itu dipanggil iftirash, sunat tu. Tapi kalau tahiyat akhir, duduk sengit ke sebelah kiri. Macam lori pecah sebelah kiri tu. Tayar lori pecah sebelah. Dia akan sengit macam tu. Tu orang kadang-kadang kalau orang yang alignment, orang panggil balancing dan alignment lari, dia terbalik tu. Tak boleh duduk. Dia duduk tu, kadang-kadang ada orang tua saya tengok tu, dia bertungkak. Tungkak ni takut terbalik. Sekejap lagi kita tunjuk Jadi kalau nampak payah sangat, kalau duduk tak boleh terbalik, tu duduk tawarruk lah. Asal dia, tuan-puan, kalau duduk dalam keadaan tawarruk, duduk dekat iftirash, letak pada tempat yang tak kena, asalnya tahiyat akhir duduk tawarruk, sengit tu. Tetapi dia ambil duduk dalam tahiyat awal, makruh dalam mazhab kita. Tapi kalau dia tak mampu, tak makruh. Dia boleh duduk kerana dia sakit ni, tak boleh nak sengit sampai sebelah kiri.
sakit, maka duduk mengikut kemampuan. Dia boleh duduk dalam keadaan tahiyat awal ataupun dalam keadaan duduk antara dua sujud, maka tak makruh. Tapi kita orang muda ni yang boleh ni cuma nak tiru je, tiru mazhab lain. Tengok orang lain sembahyang tahiyat akhir pun duduk gaya tahiyat awal. Di kita ni mudah tiru je tuan-tuan. Ustaz tu tengok gaya dia duduk tahiyat akhir tapi gaya tahiyat awal. Ustaz tu dah dia belajar mazhab Maliki pun, dia belajar Hanafi pun belajar, bercampur aduk habis jadi masjid kerabu habis dah. Kadang-kadang dia buat tak apalah, tu dia rasa nak buat macam tahiyat awal. Boleh, cuma mazhab kita dia agak detail, makruh kalau kita tahiyat akhir duduk rupa tahiyat awal. Apa maksud makruh? Duduk lagu tu tak dapat pahala sunat. Asalnya duduk tawarruk itu sepanjang kita duduk tawarruk, duduk rupa tahiyat akhir dapat pahala. Pahala duduk tahiyat akhir tu. Tu dipanggil pahala sunat. Tu beza. Kenapa makruh tu? Apa maksud makruh? Makruh tu kalau duduk tahiyat rupa tahiyat awal, di tahiyat akhir tak dapat pahala sunat. Pahala wajib tak apalah. Baik, kita tengok tuan-puan sunat. Okey. Last kali kita tengok sunat ketika duduk antara dua sujud. Ada 4 perkara sunat tuan-puan. Ada 4 perkara sunat. Apa dia yang pertama? Ini tidak disebut di dalam nota kita, tapi disebut di dalam kitab Sulamus Sibyan jilid yang pertama. Disebut dalam kitab kita ini jilid yang pertama, Sulamus Sibyan ada 4 jilid. Yang pertama tuan-puan, dia ada 4 perkara sunat ketika duduk antara dua sujud. Kita nak gabungkan dapat wajib, dapat sunat. Ini kita punya fiqh minded. Asalkan nampak saja sunat, terus kita ambil, terus kita buat. Pertama, sunat letak 2 tangan atas 2 kepala lutut. Kita buat, ya, terkadang tak tahu pun buat tu sunat ke wajib. Yang pertama tuan-puan, sunat letak 2 tangan atas 2 kepala lutut. Tak letak pun tak apa, tangan duduk kat bawah pun boleh. Tak dapat pahala. Kita pun letaklah tangan kita ni ketika duduk ni, tangan kita letaklah atas 2 kepala lutut, kan? Letaklah atas 2 kepala lutut. Ni Allahu Akbar, letak atas 2 kepala lutut. Okey, yang kedua. Yang kedua, sunat terbuka jarinya hunjur ke arah kiblat. 2 jari hunjur ke arah kiblat. Jangan genggam. Genggam pun dapat letak juga, dapat pahala letak je lah. Dia genggam. Genggam macam ni. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warhamni. Ni genggam letak atas 2 kepala lutut ni. Tangan letak, dapat pahala letak 2 tangan saja. Tak dapat pahala kedua. Pahala kedua tuan-tuan, ataupun sunat yang kedua, sunat terbuka jarinya ataupun membuka jarinya, menghulur jarinya ke arah kiblat. Ni semua jari ni hulur ke depan. Ni hulur ke depan. Ini yang kedua. Yang ketiga apa tuan-tuan? Kita dah buat semua ni, cuma nak tahu detail, pendetailan 1, 2, 3. Yang ketiga, sunat samakan semua kepala jari dengan 2 lutut. Ni kepala jari kita sunat, ni sunat ketiga. Jangan gabung sekali. Dia package ni, ketiga. Kalau kita tak sempurna, kita dapat 2, tak dapat 3. Kadang-kadang tuan-puan, biasanya 2 tu ramai yang akan dapat. Pahala letak, pahala hulur tangan akan dapat. Tapi yang ketiga ni, apa dia ketiga? Sunat samakan semua hujung anak jari sama dengan apa? Sama dengan 2 kepala lutut. Ni 2 kepala lutut kita, 2 kepala lutut ni sama. Hujung jari tuan-puan mesti sama. Jangan letak macam ni. Tengah orang tu, ni paha dia, ni kepala lutut, ni paha dia letak sini. Sekejap lagi saya tunjuk Okey, settle. Yang ketiga dan yang keempat, yang keempat ni sunat membaca. Tu membaca apa? Membaca doa ketika duduk antara 2 sujud. Ni dia yang kita sebut tadi. Doa apa dia? Rabbighfirli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Cara keempat. Baik, contoh dia tuan-tuan, kita gabungkan ke semua tiga package ini, dan last kali yang keempat ni adalah doa untuk dapat keempat-empat pahala sunat. Jadi ini bentuk duduk yang sunat dipanggil iftiras. Bentuk duduk macam ni dipanggil iftiras. Kalau jatuhkan, sengitkan, ini dipanggil tawarruk. Nama aja. Kita buat lama dah. Cuma nama-nama dia. Nama spesifik di dalam istilah syarak. Duduk sengit sebelah ni, ini saya kata kalau orang tak mampu, tak apa, dia boleh buat duduk yang iftiras. Ini tawarruk. Kalau orang tak mampu, dia alignment lagi tuan-tuan, dia akan rebah ke kiri. Ni dia kena, ada setengah kena tungkap. Boleh jugalah duduk, dia ambil pahala duduk macam ni bertungkap, tapi dia tak dapat pahala meletak dua jari. Tu. Jadi ini duduk antara dua sujud yang sunat, dan juga duduk tahiyat awal yang sunat. Okey, dapat satunya duduk sunat. Yang kedua, ketika duduk itu ada 4 package sunat yang kita nak gabungkan serentak ketika kita duduk. Yang pertamanya tuan-puan, tangan tuan-puan ni letak atas. Jadi atas ni tuan-puan. Yang kedua, hulur tangan. Jangan kepal, hulur ke depan. Yang ketiga ni, samakan ni. Yang ni tuan-puan, ni sama, jangan letak macam tu. Ada orang kan, Rabbi ghafirli, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang dia pegang. Macam-macam design, macam-macam pattern. Ikut dia. Dia panggil sembahyang ISA. Ikut suka aku lah. Pegang, bukan pegang orang lain, pegang kepala lutut. Ni, sembahyang pegang macam tu. Kadang-kadang tu. Ni, tapi dapat 3, cuma tak dapat sama. Dia kena sama. Okey. Boleh tak sunat macam ni, tak sunat macam ni, tapi samakan. Okey. Package yang keempat ialah doa. Ketika kita duduk, baca doa Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu'ani. Baik, settle. Selesai 4 package sunat dan bentuk sunat campur dengan bentuk duduk sunat, jadi 5 sunat. Dapat pahala sunat dan wajib. Settle tuan-puan. Ya. Nak tengok kaki. Kaki belakang. Baik, duduk iftiras, kaki belakang, dia sunat kita sama je. Kaki belakang ni tuan-puan, sunat kita lentikkan. Tapi kalau kita tak mampu nak lentik macam tu, just hulur lah ya, hulur. Tapi sunatnya kita lentikkan. Yang wajib rapat. Itu wajib. Rapat macam tu. Sekejap lagi saya tunjuk. Tapi yang sunat sekadar kita boleh. Kadang-kadang yang kita bolehnya adalah 2 je. Macam saya pun contoh 2 je, bukan semua 5 kaki tu. 5 jari tu rapat. Sunat Okey. Saya panggil paling punggung kat tuan-puan. Okey, kita punya kaki ni. Ini saja. Ni rapat ni yang mampu. Kalau dia tak mampu, dia akan macam tu kan. Tapi lentikkan, sunat lentik macam tu. Sunat lentik. Sunat lentik. Sunat lentik. Yang ni tak apa. Yang ni tak payah lentik macam tu. Boleh juga sekiranya belah kiri dia nak lentikkan juga belah kiri. Boleh. Tapi at least sekurang-kurang belah kiri itu dia rapatkan. Tapi kalau nak lentik kedua-dua lagi terbaik. Belah kiri pun dia lipat masuk, belah kanan pun dia lipat masuk. Tak boleh. Tak boleh buat kadar boleh saja. Duk tekan nak bagi boleh. Kita dah saraf, dah keras, ketat, kejam dah. Otot-otot kita tak kendur dah tuan-puan. Dia payahlah untuk kita paksa dia tu. Ni lentik ni kalau lama-lama daripada dulu kita buat boleh lentik lah. Dia itu dia punya sunat, rahsia dia adalah rahsia dia.
kita orang panggil apa, dari segi sistem sendi kita, dari segi perubatan pula, di sendi kita ini dia ada 360 sendi-sendi dalam manusia. Sendi kita ni 300 sendi. Sistem saraf kita, sebab manusia ni kan dia terbina dengan sel dan tisu. Lepas tu sel, tisu dan sel itu setiap organ dia ada sel dia. Ada sel saraf, ada sel otak, ada sel otak kita, ada sel otak, ada sel. Jadi kita ni rahsia orang panggil protokol sembahyang kita, dia ada rahsia untuk kesihatan badan dan kesihatan sendi-sendi dan juga kesihatan saraf. Dia ada. Walaupun dia kata sembahyang lama sakit juga. Memanglah sakit tu, kita tak jaga makan. Dia bukan dah kena sembahyang saja tu bedal apa saja. Tak boleh, sebab Nabi dah kata, Allah Ta'ala dah kata dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala kata, aku sediakan rezeki, pelbagai bentuk rezeki, tapi dia kata pilihlah rezeki yang halalan tayyiban. Halal dan tayyib. Tayyib itu yang kita tak ambilnya. Halal tu kita pilih yang halal, ada logo halal. Mana ada logo tayyib? Tak ada. Tayyib itu telah hilang akhir zaman ini. Bukan zaman kita tayyib ni hilang. Mana tayyib ni terbaik untuk badan kita. Ilmu pemakanan Islam telah hilang. Apabila hilangnya ilmu ini, hilangnya juga dengan implementnya. Kita dah makan tak pilih dah terbaik untuk badan. Ibn Katsir menyatakan, mentafsirkan ayat ini dari sudut perubatan Islam, pemakanan Islam. Maksud apa? Maksud pilih makanan yang ada dua penilaian, indikator. Pertama halal, yang kedua terbaik untuk badan. Apa maksud Ibn Katsir kata terbaik untuk badan? Pilih makanan yang sesuai dan betul dengan dengan badan kita. Apa dia? Jangan ada pemakanan yang memudaratkan badan kita. Walaupun mudarat itu jangka masa yang panjang. Contoh tuan-tuan, makan makanan yang sintetik. Sintetik ini refer kepada makanan tiruan, sama ada pengawet tiruan, pemanis tiruan, ataupun dipanggil pewarna tiruan, ataupun perasa tiruan. Tiga ni dipanggil sintetik. Tiga. Maka apabila kita masuk dalam badan kita sintetik, benda bukan natural, bukan organik, maka badan kita tak boleh proses. Walaupun sedap tuan-puan, flavor rasa tiruan Allah sedap, anak-anak kita bedal sedap. Apa ni? Mangga. Apa dia? Tapi tak tahu di belakang itu perasa mangga. Perasa nenas, perasa strawberry. Oh, sedap, tak payah pergi Cameron Highland. Tak payah pergi Cameron Highland. Anak kata, mam, kita beli di Gombak saja, mam. Cameron Highland tak perlu pergi, banjir. Anak kita bodek, mam. Mam pun beli 20 tahun makan. Akan ada kesan kepada liver, kesan kepada organ perkumuhan yang nama dia ialah buah pinggang kita. Apabila kesan ini walaupun panjang, maka Ibn Katsir kata itu pemakanan yang tidak betul, yang akan menimbulkan risiko penyakit 20 tahun akan datang. Nampak tak? Maka tidak boleh nak ambil kalau kita nak jaga pemakanan. InsyaAllah kalau jaga betul pemakanan tuan-tuan, 60 tahun tak ada sakit. Nabi dia mati dalam keadaan tanpa penyakit. Siapa yang kaji? Ulama kita kaji dan saintis kaji. Saintis ni terbaru je. Nabi mati tidak ada sebaran penyakit kronik, tidak ada. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia pemakanan dia jaga. Life dia, gaya hidup dia jaga. Senaman tuan-puan, Nabi ni dia orang yang paling banyak bergerak. Senaman 20% aja. Tak perlu tuan-puan jogi banyak sangat. 20% aja senaman. 80% itu berada pada pemakanan. Nak sihat, combinekan 80% jaga pemakanan, 20% bergerakkan. 20% pergerakan, tak perlu jogging, jalan je 2000 langkah sehari cukup dah. Pergi dapur luar, pusin je.
Dah dapat 2,000 langkah, 3,000 langkah dah. Tu nak dapat, nak sehat. Gabung pula dengan spiritual, barulah mantap. Nabi ni tuan-tuan, dia orang jaga dua-dua. Rohani Nabi, spiritual Nabi, ibadat Nabi mantap. Dan yang kedua, yang pemakanan Nabi mantap. Nabi dia tak makan ikut dam. Dia makan, kalau kita baca, kita mengaji pemakanan Nabi, tuan-tuan, Nabi makan ikut timing dia, Nabi makan ikut menu dia, dan Nabi makan ikut portion dia. Ada 3 bentuk tu, 3 benda yang Nabi jaga. Tu pemakanan sehat, orang panggil pemakanan cara Islam. Baik, settle tuan-tuan. Dia banyak iklam tu. Last sekali apa yang saya nak sebut tuan-tuan, dah habis ni last sekali penutup. Kita dah ada 10 minit lagi. Kita berhenti tepat hari ni 10.30. Kuliah terakhir kita tuan-tuan. Kita tengok yang terakhir tuan-tuan, iaitu tertib. Sebelum saya nak sebut sunat, ada benda sunat yang saya nak sebut sebagai tambahan. Yang terakhirnya 8.0 tu tuan-tuan, rukun yang terakhir iaitu tertib. Ini simple saja. Simple. Maksud tertib ini kena susun mengikut urutan yang Nabi sebut. Ini tak perlu kita detail lah, sebab kita tahu. Tak boleh kita langkau. Tak boleh nak sujud dulu baru i'tidal. Kena i'tidal dulu. Sujud pertama, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, rakaat seterusnya. Itu dia punya tertib yang mesti kita letak mengikut susunan. Mengikut susunan dia. Baik, settle tuan 8 rukun, kita panggil rukun qauli, rukun fi'li. Jadi 8 kita dah bereskan rukun fi'li dalam protokol sembahyang, dan ada 5 yang telah kita review walaupun kita tak sempat detailkan. Secantiknya kita detail lah, tapi mungkin kesempatan masa kita, sebab tu kita just review saja 5 tu. Tapi yang kita detailnya 8 perbuatan telah kita detail. Kita tahu yang mana wajib, kita tahu yang mana sunat, dan ketika implementasi kita gabun jalin antara wajib dan sunat, menghasilkan kualiti sembahyang kita yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk pastikan bayaran pahala kita itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu orang panggil berbaloi. Baik, last sekali saya nak cerita tuan-tuan, sunat atau perkara sunat yang mungkin tuan-tuan perasan ataupun tidak. Ini sunat yang perlu kita rebut offer daripada Allah Ta'ala ini. Nama dia ialah tuan-tuan duduk. Kalau tadi kita bincang yang wajib tadi, duduk antara 2 sujud. Ini wajib. Ada duduk yang sunat. Tadi duduk wajib. Duduk wajibnya nama dia duduk antara 2 sujud. Bentuk sunat. Itu bentuk. Tapi yang ni yang saya nak cerita last ini, ada satu lagi dalam solat ni tuan-tuan, duduk yang sunat, bukan wajib. Nama dia ialah duduk istirahah. Duduk istirahatun. Istirahatun ni tuan-tuan bahasa Arab, tapi orang Melayu pun guna. Buat apa Tuan Haji? Istirahat ustaz. Rehat lah, orang Melayu ambil rehat. RNA, rehaan rawat. Rehat itu bahasa Arab. Istirahatun. Dia panggil duduk istirahatun. Duduk kerana nak menghilangkan, ataupun duduk kerana rehat lah. Mudah bahasa kita, dia panggil duduk kerana nak rehat. Kenapa? Kerana sekejap lagi nak qiyam. Sekejap lagi nak qiyam, nak berdiri lama ni. Maka Islam ataupun syarak kriak protokol sembahyang ini, protokol sembahyang ni ada duduk sekejap untuk ambil nafas sebelum kita berdiri lama. Bila tuan-puan? Iaitu duduk istirahat ini selepas daripada tuan-puan sujud yang kedua, nak bangkit ke rakaat lain, nak bangkit ke rakaat yang kedua, ataupun nak bangkit ke rakaat yang ketiga, ataupun nak bangkit ke rakaat yang keempat. Ada duduk sekejap, dia panggil duduk istirahat. Nama dia duduk istirahat. Orang kita panggil duduk sekejap sebelum qiyam. Di sini ni tuan-puan ada 2 benda sunat. Satu duduk dan satu lagi cara pergerakan naik.
Kita sujud, ni duduk istirahat, sunat. Kita sujud. Sujud yang kedua, sujud duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar. Okay, kita bangkit daripada sujud, Allahu Akbar. Duduk sekejap, kemudian baru sambil-sambil tu. Kan kita ada sambil-sambil nak tolak naik tu kan kita duduk sekejap. Okey, tengok sekali lagi tuan. Allah, sebelum kita nak tu kita duduk sekejap. Sebelum naik ni kita duduk sekejap. Duduk. Lepas tu naik. Naik itu pertama duduk ni dapat pahala sekejap je duduk. Lepas tu yang kedua ketika kita naik, sunat yang keduanya saya dah sebut sebelum daripada, iaitu kita tolak naik. Ni kita menggunakan tangan naik ke atas. Ni Allah. Jadi ada dua benda sunat. Pertama duduk istirahat, dan yang keduanya ialah sambil naik itu kita tolak tangan. Jangan kepal, jangan genggam, tolak buka kedua naik. Itu dia duduk istirahat. Cuma ulama sebut di sini, dia kata duduk istirahat itu tak kala bangkit daripada sujud kedua. Sujud kedua kita nak naik ke rakaat tu, hendak berdiri ke rakaat lain, jangan lebih masa daripada sekurang-kurang tahiyah. Sama juga, jangan duduk lama, sebab dia duduk sekejap saja. Sunat duduk, cuma jangan lama. Kerana kenapa sujud ni? Kenapa duduk ni? Kerana ittiba', yakni mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi kita dah khatam tuan-puan risalah 8 rukun fi'li ini. Mudah-mudahan semoga kita diberikan kekuatan, kepahaman yang jelas dan kekuatan untuk praktik dalam sembahyang kita dan usaha mencapai standard sembahyang yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Boleh. Kebanyakan kita kan tak dibenarkan kalau sama. Oh, alright. Ini sunat ketika tahiyat akhir ni. Okey, akak kita tanya, ketika tahiyat akhir tuan-puan ada sunat. Ini pun kaifiat tata cara nak buat sunat kedudukan dari tahiyat akhir. Okey, sunat dia ini pun kena jaga dari segi mazhab kita. Dia beza dengan mazhab lain. Kadang-kadang kita keliru. Jadi sunat ketika tahiyat akhir kita buka di sunat asim tau. Sunat asim. Jadi jari kita ni apa, panggil jari telunjuk kan? Jari apa ni? Telunjuk. Okey. Jari telunjuk kita ni sunat, ibu jari kita dan jari telunjuk kita dempitkan. Sunat kita dempit dan hulur ke bawah. Tapi ingat ketika bacaan illa, sunat yang ketiga. Pertama, sunat jari telunjuk hulur ke depan dan dempitkan. Kalau dia tak dempit boleh juga sunat dapat pahala sunat jari telunjuk sahaja. Tapi sunat lagi dempitkan dengan ibu jari. Dan ketika membaca illallah, sunat yang asin dia mengangkat. Illallah terus dia lonjak ke atas. Terus dia tunjuk. Ni atas satu, bukan satu Malaysia. Satu. Illallah perut naik atas. Illallah tegang naik atas. Ingat, jangan jatuh. Kadang-kadang dia tak faham, dia jatuh balik. Illallah, lolai balik. Illallah tu pacak sampai habis. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pacak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bukan illallah turun balik. Tak. Sunat sampai habis. Tapi kalau dia turun balik, dapat pahala naik sekejap je lah. Illallah naik. Dapatlah pahala pancak sekejap, jatuh balik dah. Ada satu sunat lagi tuan-puan. Sunat ketika tu, pertama illallah naik dan mata fokus ke dia. Asal mata fokus bawah, maka mata fokus ke dia. Illallah, mata daripada tu tengok sampai habis. Jangan tengok lain. Jangan tengok belakang orang, jangan tengok kaki orang, jangan tengok bawah, tengok ke illallah. Ada orang yang sembahyang tiru-tiru.
mazhab lain. Ini bahaya semain tiru-tiru ni. Dia tengok ustaz tu illallah, geram, kita tengok bergeram. Ada yang pusing, ada yang naik macam tu. Kita heran apa dia ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, ada kesempatan masa rezeki jumpa lagi. Dan kita dah khatam satu kitab. InsyaAllah tuan-puan ke Putrajaya singgah-singgah. Jadi oleh kerana kita dah khatam hari ni, kita kalau ada masa bila-bila, insyaAllah, mana tahu kita ada 2-3 bulan akan datang kesempatan bila-bila, kita boleh bertemu lagi dalam tajuk yang baru mungkin. Dan kalau kita tidak ada kesempatan, mudah-mudahan kita bertemu. Bertemu di mana? Oh hebat kalau hari ni bertemu di syurga. Hebat, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Berkunjung ke Putrajaya, jangan lupa roja-roja saya. Mudah-mudahan kita boleh bersilaturahim, mengetek. Boleh mengetek. Mana tahu tuan-puan anak-anak bawa Putrajaya ke, boleh mengetek di mana saja anda berada. Ya? Tayamum apa benda? Oh tayamum. Sekejap saya tengok masa, tak sempat, tak boleh. 1 minit saja saya cerita tayamum. Okey, tayamum ni tuan-puan, 1 minit saja saya ambil masa tuan-puan. Saya bukan nak cepat sebab saya meraihkan masa tuan-puan. Okey, tayamum sakit di tangan. Saya nak cerita tayamum mengikut tata cara mazhab Syafi'i. Dia beza Hanafi. Kita ni kadang-kadang belajar di sekolah itu mazhab Hanafi. Cuma cikgu dia tak cerita. Kalau mazhab Syafi'i dia detail. Mazhab Syafi'i dia kena combine di antara tayamum dan wuduk. Tak boleh sakit, tak boleh kena air, ada pembalut terus tayamum tanpa ambil wuduk. Itu mazhab orang lain. Kita kena nak semayang cara mazhab kita, kena ambil wuduk cara mazhab kita, tayamum cara mazhab kita. Tak boleh combine. Tapi kalau nak ikut mazhab Maliki, kena semayang cara Maliki. Itu dia punya cara dia. Okey, tengok cara kita. Kalau balut di sini tuan-puan, dia panggil tayamum dan wuduk. Wuduk dan tayamum. Balut di sini tak boleh kena air ni. Tak kisahlah di tangan ke balut di lengan, tak kisah. Okey, cara dia macam mana tuan-puan? Cara dia ambil wuduk. Ambil wuduk, basuh tempat yang boleh kena air. Okey, macam mana? Ambil air, basuh muka, saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Settle. Rukun pertama, fardu pertama. Fardu yang kedua apa dia? Tangan hingga siku. Basuh tempat yang tidak ada balutan. Okey, yang belah kiri ada balutan. Basuh tempat yang boleh kena air. Okey, tangan boleh kena air. Balut di tengah ni. Tengah ni balut. Tengah ni balut. Tangan tak balut boleh basuh air. Sini boleh basuh air. Atas ni ratakan sahaja. Nak terus ke fardu ketiga, sapu kepala tak boleh. Kenapa tak boleh? Peraturan yang ditetapkan dalam sistem syariat kita, tak boleh berpindah kepada fardu yang lain selagi tak sempurna basuhan. Kerana ada di bawah balutan itu tak boleh kena air. Apa alternatif yang disediakan oleh syarak? Alternatifnya menggunakan debu. Debu ini pengganti tempat yang tak boleh kena air. Bagaimana cara dia? Cara dia tayamum dulu. Ini dipanggil package wuduk dan tayamum. Ini dipanggil satu wuduk, satu tayamum. Macam mana cara dia? Ambil debu. Okey, debu lap dulu. Kalau tidak akan jadi seluk dan lumpur. Dia kan basah ni. Tadi lap semua. Ambil debu. Letak debu, letak tangan kita niat. Niat ketika kita letak di muka debu di muka tu, apa kita niat? Aku ambil tayamum ni ataupun aku tayamum kerana ganti tempat yang tak boleh kena air di lengan. Tu cara niat dia. Cara niat tayamum berbeza dengan tayamum tak ada air. Baik, tak ada air, aku tayamum kerana Allah. Itu tidak ada air. Kalau tayamum kerana ganti tempat tak boleh kena air, niat dia berbeza. Okey, kita pun satu fardu tayamum, dua fardu saja tuan-puan. Jangan ingat tayamum ni macam wuduk, jangan. Jangan berdal semua tayamum. Muka pun tayamum. Tayamum sapu juga. Tak, tayamum ada dua je anggota. Muka dan tangan tayamum. Jadi start debu, ambil debu letak di muka, ambil debu tepuk kali kedua letak di tangan kanan, tangan kiri. Habis settle. Apabila settle, baru kita boleh teruskan fardu wuduk yang ketiga. Apa dia? Sapu kepala. Ambil air, sapu kepala. Ambil air, sapu telinga yang sunat. Ambil air, basuh kaki.
settle, boleh sembahyang. Dipanggil satu wuduk, satu tayamum. Cuma ingat peraturan tayamum kena masuk waktu dulu baru ambil. Jangan ambil awal. Tengok nak sembahyang zuhur, awal azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun terus get ready, sediakan debu, sediakan air. Kalau sembahyang ni luka di tangan, maka status dia tayamum ini kena status solat kita wajib qada. Kenapa? Dia ada formula dia. Formula dia, kalau luka balutan di anggota tayamum dan anggota wuduk, tetap wajib qada. Kenapa? Kedua-dua tak sempurna. Debu berada atas balutan juga, bawah balutan itu tak boleh kena debu juga, dan air pun tak boleh kena juga bawah balutan. Maknanya tak sempurna dengan air, tak sempurna dengan debu, mesti qada apabila sembuh. Wallahu a'lam. InsyaAllah itulah sekadar ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم.